Entah kenapa hati ini sungguh resah. Entah kenapa hati ini teramat gelisah. Setelah ku cuba merenung diri, ternyata di dalam lubuk hati masih tersisa rasa kekaguman pada diri. Masih merasa diri ini bisa berdiri sendiri. Padahal mata ini, hidung ini, telinga ini, tangan, kaki, hati, hatta seluruh diri ini adalah milik Ilahi. Kenapa hati ini seakan masih keras untuk berterima kasih? Ya Allah, bantu hamba-Mu ini untuk berterima kasih padamu ya Allah. Maknanya saya mengiktiraf Allah sahajalah yang layak saya puji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Khabar semua tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur kepada Allah, dengan penuh kesyukuran kita panjatkan kerana Allah memberikan peluang kepada kita sekian kalinya untuk sama-sama kita bertemu pada siri yang seterusnya ini untuk kita bincangkan ayat daripada surah Al-Fatihah yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bayangkan satu kejadian yang sangat mencemaskan, getir kita dalam keadaan kita menaiki sebuah kereta. Tiba-tiba tayar kita pancit tepi jalan. Malam gelap, tak ada orang di situ, kan? Jadi kita pun berhentilah tepi jalan, tuan-tuan. Tayar kita punya pancit, tak tahu nak buat apa. Kena pula handset, line tak ada malam tu. Ataupun bateri off. Sudah. Kita nak telefon suami ataupun orang yang boleh tolong kita dari jauh, tak dapat. Dalam keadaan kita sedang teraba-raba nak capai apa, nak pegang spana pun tak pandai, ya. Ataupun kita nak buka box di belakang tu, nak mula dengan apa pun tak tahu, tapi yang tahunya masalah tak boleh nak teruskan perjalanan. Kereta terhenti sebab tayar pancit. Kita terduduk dan termenung seketika. Tiba-tiba kita rasa ada seseorang datang, bukan yang menakutkan, tuan-tuan. Ada seorang yang lalu di situ, dia berhenti, kemudian dia tanya kita, ada masalah apa, cik? Kita kata tayar saya pancit. Dia kata tak apa, puan ataupun akak duduk saja dalam kereta, biar saya tolong selesaikan. Kita duduk saja dalam kereta, kita tengok dari cermin pandang belakang, dia keluarkan spana, dia keluarkan jack tayar, dia tolong angkat tayar kereta kita, kemudian dia buka tayar, dia tukar tayar yang baru. Kemudian dia masukkan dalam boot kereta tayar yang sudah lama tadi, dia tutup boot, kemudian dia bye-bye je kat kita, dia pun jalan terus. Soalan saya, ada tak perasaan sesuatu dalam diri kita? Ya, kita rasa lega sebab kita boleh teruskan perjalanan, tapi percayalah tuan-tuan, bila seseorang yang berjasa kepada kita datang bagi sesuatu pertolongan, kemudian dia berlalu begitu saja tanpa sempat kita ucapkan terima kasih, ada tak rasa macam bersalah dalam diri? Rasa macam tak kena, rasa macam tak sedap hati kalau kita tak kenal siapa yang tolong kita tadi. Ataupun sekurang-kurangnya dapat berbual seketika, kemudian kita nak ucap terima kasih kepada dia. Sebab apa? Besar bantuan dia kepada kita. Kalau tak datang dia tadi, mungkin kita pun tak tahulah apa jadi malam ni.
mungkin bermalam dalam kereta mungkin. Begitulah tuan-tuan, kita kata apa, perasaan ketika mana kita merenung nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba yang apabila dia sedar limpahan kasih sayang Allah membuak-buak dalam kehidupan dia, kita dah bincang pada sesi yang sebelum ini, rahmat dan kasih sayang Allah yang melimpah-limpah ini menyebabkan hambanya rasa terhutang budi dan nak membalas budi baik Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah ajar kepada kita, lafazkanlah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Segala perkara yang menyebabkan kita rasa berterima kasihnya, mendapat sesuatu nikmat, kena tahu, kena sedar bahawa ianya datang daripada Allah. Kehidupan kita yang mudah, perjalanan urusan harian kita mudah, anak kita masuk ke universiti mudah, anak kita belajar dari kecil sampai besar, Allah mudahkan kita mencari rezeki dan nafkah, mudah dan mudah. Banyak perkara terhindar daripada kita, perkara yang kita takuti, mudah dan mudah. Semuanya datang daripada urusan Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan hamba dia. Allah bagi segala kecukupan kepada kita, menjadikan hidup kita mudah, tangan kita mudah untuk kita hidup, kaki kita mudah untuk kita berjalan, mata kita Allah bagi mudah untuk kita melihat alam, melihat kehidupan, akal fikiran kita sihat walafiat, anak-anak kita sihat, pasangan kita sihat, alhamdulillah, mudah dan mudah. Maka seorang hamba yang rasa budi Allah, jasa Allah, pemberian Allah tak ternilai kepada diri dia, maka dirasakan bersalahnya jika tidak memuji Allah. Bersalahnya diri dia kerana dia tidak berterima kasih kepada Allah yang memudahkan segala urusan hidup dia. Maka dari sinilah lafaz alhamdulillah. Segala puji yang ada yang menyebabkan kita kagum kepada sesuatu, maka itu adalah datang daripada Allah. Bantuan Allah mungkin datang daripada dengan asbab Allah menghantarkan seseorang kepada kita. Hidup kita bahagia kerana datangnya pasangan kita, isteri kita ataupun suami kita, bahagia hidup kita. Siapa yang memudahkan urusan itu sehingga bertemunya kita dengan pasangan kita? Mungkin saya bertemu dengan pasangan saya waktu saya belajar. Takdir Allah, Allah susun kami belajar bersama. Tanpa bantuan Allah, susunan Allah, mana mungkin saya bertemu dengan pasangan hidup yang membahagiakan saya sampai sekarang. Ataupun disebabkan bertemu orang itu, bertemu orang ini, kita mendapat satu jalan yang lain untuk kita bergerak ke hadapan dalam hidup kita. Urusan kita dimudahkan. Mungkin kita duk terfikir lama dah, banyak masalah dalam diri kita, tiba-tiba datang seorang kawan, bila bincang-bincang bersembang, tiba-tiba kawan kata, oh pergilah ke jabatan ini, pergilah jumpa orang ini, pergilah ke syarikat ini, jumpalah si fulan, mungkin dia boleh membantu. Siapa yang memudahkan urusan kebetulan kita jumpa dengan dia? Allah Subhanahu wa taala. Maka pujian kepada Allah membuat-buat melahirkan apa dia? Bila kita kagum. Pujian ini kena datang apabila kita rasa kagum. Pujian ini tak boleh dibuat-buat. Kita takkan puji seseorang kalau kita tak rasa dia ini sangat hebat di mata kita, sangat mengkagumkan kita. Kita takkan puji saja-saja tanpa sebab. Inilah naluri manusia. Maka apabila merasakan kehebatan itu datangnya daripada Allah, Allah lah sumber kekuatan, segala-galanya datang daripada pemberian Allah, maka mula timbul rasa kagum kita kepada Allah. Perasaan kagum itulah yang membuatkan kita makin tambah bersyukur kepada Allah. Terima kasih kerana Allah bantu kita banyak benda. Dan daripada rasa syukur itulah datangnya dan membuahnya rasa cinta kepada Allah, sayang kepada dia, tak nak berpisah dengan dia, sentiasa nak minta lagi bantuan daripada dia. Inilah perasaan seorang hamba ketika mana melafazkan alhamdulillah.
Sebab itu zikir Alhamdulillah ini sangat besar maknanya tuan-tuan. Pujian kepada Allah ini merupakan pujian yang datang dengan penuh perasaan syukur, terima kasih Allah. Maknanya kalau kita lafaz di mulut Alhamdulillah, 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 tetapi tidak ada apa makna yang menjiwai, tidak ada apa-apa nilai yang masuk dalam diri kita tentang kekaguman dan terima kasih kita kepada Allah, maka latihlah lagi perasaan ini supaya dia datang ketika kita mengucapkan Alhamdulillah. Inilah kita kata apa? Seni di dalam berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala pujian yang ada di alam ini tuan-tuan, kalau kita tengok ada orang dia puji satu benda yang hebat, ada orang dia puji pada seseorang manusia yang cantik dan indah, dan segala-galanya, kita kena sedar semuanya sebenarnya datang daripada Allah. Siapa yang beri kecantikan kepada dia sehingga kita puji dia sebagai cantik? Siapa yang beri kehebatan sehingga kita nampak gahnya dia? Tidak lain tak bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan segala-galanya kepada kita. Maka puji Allah ini tuan-tuan, sebut Alhamdulillah, datang satu perasaan nak memuji Allah. Puji Allah disebabkan kagum, bukan sebab terpaksa, bukan sebab buat-buat, bukan sebab kita ni mengada-ngada. Ada orang dia mengada-ngada puji kan tuan-tuan, nak ambil perhatian sebagai contoh. Sebenarnya tak hebat sangat pun, tapi saya puji dia sebab saya nak ambil hati je. Tetapi pujian kepada Allah ini pujian yang datang daripada naluri, pujian yang datang disebabkan kekaguman, kesyukuran, kecintaan kepada Allah. Ini kena benar-benar rasa tuan-tuan ketika mana melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ataupun kita sebut Alhamdulillah. Syukur itu menyebabkan hamba ni rasa lebih tunduk lagi kepada Allah. Sebab besarnya jasa Allah, tak tergamak nak buat sesuatu yang Allah benci. Rasa tak sampai hati nak mengguris perasaan orang yang dah bagi sebesar-besar nikmat dalam hidup kita, menyebabkan kita kata segala perkara yang menyebabkan Allah benci, saya nak lari, nak keluar daripada dia, saya nak tinggalkan semua, sebab hanya Allah sahajalah yang telah pun menyebabkan saya puas hati hidup dalam dunia. Rasa puas hati bertuhan kepada Allah, saya nak puji Allah sungguh-sungguh. Maka pujian ini tuan-tuan, yang pertamanya adalah pujian kerana mengiktiraf kebesaran Allah. Pujian kerana mengagumi kebesaran dan Allah ini sebagai Tuhan yang maha hebat, yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Puji tanda kita iktiraf, kita declare betul-betul. Bila kita sebut Alhamdulillah, ini maknanya saya mengiktiraf Allah sahajalah yang layak saya puji. Bermakna ketika saya puji seseorang, saya puji dia, mesti saya puji kerana Allah. Nampak tak tuan-tuan? Kenapa? Sebab saya bukan mengada-ngada puji seseorang. Sebagai contoh, saya tengok seorang ini orang yang soleh, maka saya puji dia kerana apa? Kebaikan yang Allah bagi, kesolehan yang Allah bagi kepada kamu, menyebabkan saya kagum kepada Allah. Allah mempunyai hamba yang soleh seperti ini. Bila tengok satu benda yang indah di depan mata kita, pemandangan yang cantik dan sebagainya, maka yang pertama saya nak lihat, saya nak puji kecantikan itu, bermaksud saya nak puji Allah yang menciptakan kecantikan tersebut. Bahkan lebih dalam lagi, ketika kita memuji satu pemandangan yang indah, sebenarnya kita sedang memuji Allah yang memberi penglihatan kepada kita. Kalau indah depan mata tetapi penglihatan kita tak ada pun tidak bermakna, kita tak nampak apa-apa. Tetapi kerana Allah lah yang memberikan kepada kita penglihatan, kemudian Allah ciptakan yang indah-indah depan mata kita, maka pujilah Allah sebagai mengiktiraf kebesaran Allah. Yang kedua, pujian lafaz Alhamdulillah, syukur ini sebagai tanda seorang hamba membalas budi Allah, seperti kita sebut tadi. Tanda benar-benar berterima kasih ini tuan-tuan,
di mulut tak pernah lekang daripada sebut dan puji kebaikan orang yang dah bagi buat baik pada kita. Masakan yang isteri kita makan sedap, sedap sungguh makanan dia, sampai kita bersembang dengan kawan, kita puji lagi isteri kita sebab pandainya memasak. Betul tak tuan-tuan? Ataupun suami kita pandai bertukang, buat perabot indah, cantik kan, buat almari untuk kita ataupun buat kabinet dapur untuk kita. Tak habis-habis puji suami kita sebab pandai betul dia buat. Allahu Akbar. Ini kan Allah lebih lagi daripada itu. Segala-gala kebaikan yang beri kepada suami kita tadi, kemahiran itu, siapa yang beri? Allah. Keistimewaan pandai memasak isteri kita yang menyebabkan kita puji, siapa yang beri? Allah. Maka ketika kita nak memuji seseorang hamba, seseorang manusia, seseorang makhluk, lapiklah dia dengan pujian kepada Allah dulu. Sebagai contoh, bila kita tengok anak kita melukis cantik, sebelum kita puji anak kita ni lukis cantik, sebut dulu Alhamdulillah pandainya anak baba. Contoh. Ataupun Alhamdulillah pandainya isteri abang masak. Supaya nak ikat perasaan kita tu, ketika kita puji hamba, sebenarnya kita sedang memuji Allah yang memberi kelebihan kepada hamba. Ini yang saya sebutkan tadi, pujian sebagai balasan kepada rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah orang yang beriman, kehidupan dia sentiasa terikat dengan pujian kepada Allah. Kehidupan dia, lafaz dia, lisan dia sentiasa bertutur, tidak pernah lekang daripada dia ikat perasaan dia untuk puji Allah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalau Allah tak lencongkan aku sikit lagi, pokok tadi dah jatuh kena aku. Syukur ya Allah. Contoh, Allah dah lencongkan kita daripada kemalangan. Ataupun sesuatu yang berlaku depan mata kita, kita tengok aksiden sebagai contohnya, aksiden, kita pun kata syukur ya Allah, aku tiap-tiap hari duk lalu jalan ni, tetapi Allah lencongkan aku daripada berlakunya kemalangan yang aku tak ingini. Alhamdulillah. Dan segala nikmat yang mencurah-curah kepada kita, Allahu Akbar. Kalaulah seorang hamba tu boleh rasa setiap hela nafas dia ni merupakan nikmat, maka setiap hela nafas ini jugalah pujian kepada Allah. Macam mana cara nak buat untuk memuji Allah dalam perbuatan kita? Memuji Allah dalam perbuatan bermakna kita menzahirkan kebaikan itu dengan cara yang Allah suka. Ini tanda kita puji Allah, kita syukur Allah. Allah bagi kita tangan, kita manfaatkan tangan untuk sesuatu yang Allah suka. Buka Al-Quran, gosok kepala anak kita, pegang tangan isteri kita, pegang tangan suami kita, gunakan tangan ini untuk beri, hulurkan kebaikan. Ini tanda kita puji Allah dalam perbuatan kita. Maknanya setiap harian kehidupan kita ni sentiasa dilapisi dengan pujian demi pujian demi pujian kepada Allah. Barulah terasa dalam diri kita apa yang kita lakukan ini untuk memuji Allah. Maka ketika kita lafazkan Alhamdulillah, maka rangkuman nikmat yang telah dirasai itu datang dalam perasaan kita ketika kita menyebut Alhamdulillah. Kita sebut bukan sekadar lisan saja, tetapi perasaannya datang, kerana memang setiap hari pun saya sedang menzahirkan kesyukuran dan juga pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sangat cinta orang yang suka puji Allah ini, tuan-tuan. Sebab memang layak Allah ini dipuji, dan Allah sendiri memuji dirinya dengan cara yang lebih layak dan lebih hebat berbanding manusia memuji dirinya. Sebab apa? Sebab layaknya Allah ini dipuji. Dan Allah sangat suka hamba-Nya memuji diri dia. Sebab memang layak Allah dipuji oleh hamba dia. Tetapi yang berlaku sekarang ini malang, tuan-tuan. Berapa ramai manusia yang tak kenal Allah, kemudian dia tengok satu benda yang baik, dia dapat nikmat yang baik daripada sesuatu, daripada kehidupan dia, dia puji orang lain, bahkan dia puja orang lain.
Lebih malang lagi mensyirikkan Allah dengan memuja berhala-berhala dan juga sembahan-sembahan yang lain dan mengiktiraf sembahan itulah yang memberikan kebaikan pada diri dia. Na'udzubillah min zalik. Umpama analoginya tuan-tuan, kita pergi ke satu rumah orang kaya. Orang kaya jemput kita buat makan-makan, kita pergi makan sedap dekat rumah dia, kan? Masakan enak-enak, hebat, sedap, semua segala-galanya sedap. Kita tengok perabotnya hebat, berkilau-kilau, sofanya besar-besar. Kita tengok lantainya berkilat-kilat, bergemerlapan, indahnya rumah tadi. Kita dah nikmati apa yang dihidangkan oleh tuan rumah, tetapi sedikit pun tak ada terpanggil dalam diri kita nak tanya, siapa tuan rumah ni? Bahkan yang lebih malang lagi, kita pergi sembrono saja, kita pergi kat entah siapa-siapa yang dekat rumah tu, kita kata apa? Terima kasihlah cik, terima kasihlah mak cik, sebab apa? Sebab jemput saya, rumah mak cik ni hebat, rumah mak cik ni orang kaya, indah, makanan sedap. Tiba-tiba mak cik tu kata apa? Saya ni orang gaji je kat sini. Dia kata, tak kisahlah, yang penting saya nak puji makcik juga. Adakah ini menggambarkan orang yang benar-benar bersyukur ataupun berterima kasih atas jemputan tadi? Tidak. Bahkan kita nampak ini seakan-akan orang yang tidak mengenang budi ataupun orang yang kurang adab. Ketika mana orang lain yang beri nikmat, orang lain yang beri sesuatu pemberian hadiah dan sebagainya, yang diterima kasihkan itu kepada yang lain. Maka lebih lagi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana kita rasa segala-galanya adalah pemberian Allah, maka layak tak kita memuji makhluk selain daripada Allah tanpa kita menyandarkan hakikat sebenar pemberian itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hari ini ubah tindakan kita tuan-tuan, ubah cara fikir kita, ubah rutin kita. Bangun pagi mula terus sebutkan alhamdulillah, syukur Allah, ingat Allah. Dapat nikmat, ingat Allah, syukur Allah, puji Allah. Ketika mana kita bersendirian, kita terfikir tentang segala kebaikan yang ada, apa yang ada dalam hidup kita. Kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada anak isteri dan sebagainya. Jangan lekang daripada hati kita ini sentiasa puji Allah. Hebat Allah ni, hebat. Sungguh-sungguh hebat Allah ni. Sungguh-sungguh kaya Allah ni. Sungguh-sungguh dermawan Allah ini. Sungguh-sungguh penyayang Allah ini. Puji Allah. Alhamdulillah. Sebab itulah orang yang beriman ini, apabila pujian itu sudah melekat dalam diri dia, apa kata Nabi SAW dalam satu mafhum hadis? Nabi sebut apa? Aku sangat takjub kepada urusan orang-orang yang beriman. Nabi kata, aku pelik sungguh dengan urusan orang beriman ini. Kenapa Nabi pelik? Orang beriman ni apa dia buat? Kata Nabi, ketika mana dia mendapat nikmat, maka dia bersyukur dan memuji Allah. Dapat nikmat, belum apa-apa lagi, tak guna lagi nikmat ke benda lain, dia ingat Allah dan puji Allah, syukur. Menyebabkan hebatnya urusan orang beriman, dapat nikmat terus ingat Allah. Dan yang menyebabkan Nabi rasa takjub juga urusan orang beriman ini, apa dia? Ketika mana dia mendapat musibah, ujian, bencana, dia bersabar dan dia terus memuji Allah. Allahu Akbar. Indah, tenang hidup orang beriman ini tuan-tuan. Hatta Imam Al-Ghazali sebut sebatang gigi yang sakit, jika yang merasai sakitnya sebatang gigi itu adalah orang beriman, dia tetap puji dan syukur Allah, sebab dia tahu Allah bagi sakit dia sebatang gigi saja. Kalau Allah nak izinkan 10 batang sekaligus, Allah boleh bagi dia sakit. Dia puji Allah, ya Allah, mujur bagi sakit gigi saja, orang lain sakit jantung. Allahu Akbar. Ini orang beriman tuan-tuan. Sebab itulah Nabi kata, aku sangat takjub kepada orang beriman. Indah sungguh kehidupan dia. Segala-galanya berpaksi kepada puji Allah dan puji Allah. Sedikit kesukaran yang dialami oleh diri dia tidak pernah memadamkan beribu kenikmatan yang pernah dirasai sebelum ini. Sehingga nak mengaduh, nak mengeluh, nak menyalahkan Allah dengan sedikit ujian yang Allah bagi ini, dia rasa malu dengan Allah. Sebab
hati dia sentiasa lekat dengan puji Allah. Allah dah bagi macam-macam. Inilah indahnya hidup bertuhankan Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukur kepada Allah ini sentiasa perlu kita hidupkan. Puji Allah ini sentiasa perlu kita hidupkan dalam setiap saat kehidupan yang kita lalui, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala memandang kita sebagai hamba yang bersyukur. Dan siapakah Tuhan yang memuji, yang layak dipuji oleh hambanya itu? Allah itulah Tuhan yang sentiasa melimpah-limpahkan kasih sayang dan rahmatnya kepada kita sampailah bila-bila. Bahkan kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah tambahkan dan tambahkan lagi nikmat kepada hambanya. Maka itulah rahmat kita berada dalam perbincangan ini. Terjemahkan rasa syukur kita dengan menambahkan lagi syukur dan pujian kepada Allah. Rasa syukur, tambah lagi syukur. Rasa syukur, tambah lagi puji. Rasa merasai nikmat, jangan lekang daripada mulut kita, tambah lagi pujian kepada Allah. Jangan lekang perbuatan kita untuk menunjukkan kita bersyukur, kita manfaatkan segala yang Allah bagi untuk kebaikan. Inilah tanda orang-orang beriman. Jadi, untuk amalkan sebagai tanda kita bersyukur kepada Allah, sebagai tanda kita ini hamba Allah yang sentiasa menyedari nikmat yang Allah bagi kepada kita, lakukanlah zikir-zikir yang mana menyebabkan kita meningkat perasaan syukur. Dan setiap kali kita nak puji setiap makhluk yang menyebabkan kita kagum kepadanya, jangan kita leka daripada kita menyebut Alhamdulillah dulu. Alhamdulillah, anak ayah dah lulus exam, hebatnya anak ayah. Syukurlah kepada Allah, ingatkan dia juga untuk bersyukur. Alhamdulillah, isteri saya pandai masak, pandainya isteri abang masak. Lapiklah dulu dengan puji Allah untuk memuji hamba ataupun makhluk. InsyaAllah, tuan-tuan, daripada perbincangan kita mudah-mudahan mendapat kebaikan yang banyak. Allah berikan bantuan untuk kita terus amalkan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan perempuan, dalam sesi 6 ini menikmati ketenangan dengan puji dan syukur dalam ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam ayat ini tuan-tuan, kita tahu dan kita sedar bahawa selama ini kita akan puji sesuatu yang kita kagum, kita akan puji sesuatu yang kita cinta, kita akan puji sesuatu yang kita sayang. Betul? Itu memang lumrah kita selama ini. Tetapi sayangnya kita terlepas pandang, selama ini pujian-pujian tersebut sebenarnya yang berhak untuk terimanya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak sangat limpahan sekitar kita ini, rahmat kebaikan daripada Allah, yang kita terlepas pandang. Kita banyak puji makhluk tapi terlupa untuk memuji kepada pencipta makhluk tersebut. Jadi dalam ayat ini, segala pujian-pujian yang ada ini adalah yang berhak untuk terimanya ialah Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan sekadar menyebutnya ataupun memuji Allah, tetapi memuji sebanyak-banyaknya. Dan apa yang Allah mahu kita lakukan dan amalkan daripada ayat ini. So daripada ayat ini, Allah mahu supaya kita sedar dan kita syukur dengan memperbanyakkan memuji Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita. Apa sahaja yang kita buat, apa sahaja yang kita tengok, apa sahaja yang kita kagumkan dalam dunia ini, ialah sepatutnya pujiannya adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, apa yang kita perlu praktikkan daripada ayat ini?
So daripada ayat ini, yang kita perlu praktikkan ialah bila kita melihat makhluk, sebelum puji makhluk, puji Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita puji apa-apa yang kita nampak, apa-apa yang berlaku depan kita, nak puji apa saja ciptaan Allah yang kita kagum, cinta dan sayang, semuanya perlu dimulakan dengan memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah supaya kita merasai ketenangan dengan puji dan syukur dalam ayat ini. Insya-Allah.